Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 2 Februari 2022. Kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Satu lagi kluster institusi pendidikan dikesan di Tawau melibatkan asrama MRSM Tun Mustapa iaitu kluster Jalan Apas Batu 5. Ia menjadikan 19 kluster aktif di Sabah dengan 13 daripadanya adalah kluster institusi pendidikan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Manjun, kes indeks bagi kluster tersebut merupakan pelajar perempuan yang dikesan positif melalui saringan bergejala pada 26 Januari lalu. Saringan kontak rapat telah dibuat dan mendapati 11 orang lagi positif. Kesemua telah diasingkan dan diberi rawatan. Sebagai langkah berjaga-jaga, pelajar lain yang merupakan kontak rapat juga diarah untuk diasingkan walaupun setakat ini saringan tidak menunjukkan mereka dijangkiti. Dalam pada itu, kes positif baharu menunjukkan peningkatan dengan 490 kes. Ia menjadikan jumlah kumulatif 248,609 kes. Tiada kematian direkodkan, manakala 252 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif 239,582. Sementara 825 pesakit sedang menerima rawatan. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kerajaan negeri komited menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya selamat dan indah. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, oleh itu setiap pembangunan di sekitar bandaraya Kota Kinabalu perlu menekankan aspek keselamatan. Jelasnya ini bagi membolehkan aktiviti ekonomi kembali rancak dengan persekitaran selamat dan selesa. Moga-moga bandaraya Kota Kinabalu akan tambah mencapai apa yang diharapkan sebagai tempat yang selamat, tempat yang selesa, tempat yang bersih dan indah untuk para pelancong dan untuk mereka yang duduk di kawasan bandaraya Kota Kinabalu ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menghadiri majlis bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran di Kota Kinabalu. Program ini merupakan sebahagian daripada sambutan sempena ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-22. Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Norliza Awang Alip berkata, sekurang-kurangnya 22 acara disusun atur sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu yang bermula 31 Januari lalu hingga 27 Mac ini. Lepas 2 tahun tidak ada sebarang acara, maka tahun ini kita mengambil langkah untuk mengadakan secara sederhana acara-acara yang terpilih. Walau bagaimanapun kita mengambil maklum tentang keperluan-keperluan menjaga SOP. Keputusan kerajaan melonggarkan peraturan sempena Tahun Baharu Cina kali ini melegakan masyarakat Tionghoa selepas hampir 2 tahun tidak dapat merayakannya bersama keluarga tersayang. Mereka yang ditemui RTM di Kota Kinabalu menzahirkan rasa syukur atas kelonggaran tersebut dan berpendapat pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu kekal dipraktikkan. Tahun-tahun yang sebelum itu kita tidaklah buat begitu memandangkan kita pun SOP juga kan. Jadi ini tahun ada kelonggaran sedikit, jadi saya merasa sangat gembira dan sangat bahagia saya rasa disebabkan anak-anak saya semua ada bersama saya makan malam. Saya nasihatkan walaupun kita bergembira, berhibur bersama-sama dengan keluarga kawan-kawan, jangan lupa untuk kekalkan SOP penjarakan kita, semua menjaga diri kita sendiri kan, kita jaga kita Pak. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah memberi kita pada tahun ini adalah merayakan Tahun Baru Cina dengan ada SOP lah. Jadi rasa gembira lah. Lagipun secara kebetulan sudah 2 tahun tidak merayakan Chinese New Year karena atas pandemi COVID. Jadi pada tahun ini dapat merayakan
Tahun Baru Cina lah secara sederhana. Dalam pada itu, sambutan Tahun Baharu Cina disandarkan diraih secara sederhana tetapi meriah. Meskipun kelonggaran diberikan, namun masyarakat Tionghoa tetap akur dengan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Tinjauan RTM di Tokong Pu Jishi, Jalan Sisili Sandakan mendapati upacara sembahyang berjalan lancar mengikut SOP. Kita memang ikutlah SOP yang kerajaan tentukan itu. Jadi memang yang hanya vaksinasi full dose akan dibenarkan masuk, nanti pintu masuk atau orang cek lah. Dan kalau anak yang bawah 12 tahun itu mestilah ibu bawa datang. Lepas itu kita tekankan mesti pakai face mask dan sanitizer. Masyarakat Tionghoa yang ditemui memanfaatkan kelonggaran diberikan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Tahun ni bagi saya lah dia lebih meriah sikit daripada tahun lalu. Pasal tahun lalu kerana masa MCO lagi kan, kami yang bekerja di luar lah, di bandar besar, tidak balik kampung. Jadi sekurang-kurangnya tahun ni kami ada balik kampung halaman bersama ibu bapa, sama-sama merayakan Tahun Baru Cina. Tapi untuk tahun ini sekarang pada masa ini hari pertama Tahun Baru Cina, meriah. Memang meriah. Ramai orang berbanding dengan tahun yang lalu. Tahun ini kerajaan memberikan kelonggaran kepada masyarakat lah, terutama masyarakat Cina untuk kita kata meraihkan kan. Tapi kita juga mematuhi SOP lah. Manakala di Keningau, kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini turut dikongsi bersama masyarakat lain. 2 tahun dia nampak. Ini tarian singa. Jadi hari ini? Hari ini nampak happy lah. Selamat Tahun Baru Cina, kongsi pakai. Betul, 2 tahun tidak nampak, baru hari ini memang seronok juga lah, baru hari ini nampak perayaan singa begini habis karena SOP kan. Tapi pada hari ini kita dapat bersama merayakan bersama-sama dengan mereka, dan perasaan kami walaupun tidak bangsa dengan Tionghoa, tetapi perasaan yang sangat gembira lah. Pertubuhan Kebudayaan dan Kesenian Tionghoa di negeri ini menyambut baik keputusan kerajaan negeri membenarkan persembahan tarian singa dan naga dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ketua Persatuan Tarian Singa dan Naga Keong Fat Sabah, Brian Wong berkata, kebenaran tersebut memberi peluang kepada mereka untuk kembali beraksi dan memeriahkan sambutan Tahun Baru Cina selepas hampir 2 tahun berehat akibat pandemik COVID-19. Perasaan saya sangat gembira lah sebab boleh beraksi sudah. Dalam masa 2 tahun kita tidak dapat beraksi kan. Jadi tahun ini kita dapat beraksi dengan normal baru lah. Jadi harap semua pun patuhi SOP yang disediakan oleh MKN lah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Kamibah ini di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Kebenaran persembahan tarian singa berkuat kuasa 31 Januari lalu sehingga sambutan Cap Gome 15 Februari depan. Tahun Harimau yang melambangkan kekuatan dan keberanian diharap dapat diterjemahkan sebagai kekuatan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharram berkata, keyakinan itu berdasarkan keadaan semasa yang kini bertambah baik dan memasuki fasa pemulihan. Nasihat kita, walaupun kita masuk dalam fasa pemulihan fasa 4 negara kita dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, kita mengharapkan kepada mereka-mereka yang meraihkan sambutan tahun baru ini supaya mematuhi SOP, jaga penjarakan dan jangan tanggalkan mask dan sebagainya. Ruslan yakin sambutan seumpama itu dapat menyemarakkan lagi semangat kebersamaan sekaligus mengukuhkan ikatan perpaduan dan kesepakatan yang telah sekian lama terbentuk. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menghadiri sambutan Tahun Baharu Cina peringkat Dun Lumadan di Beaufort. Belia di negeri ini digesa aktif dalam program kesukarelawanan bagi membentuk generasi muda yang sedia berkhidmat untuk masyarakat. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, usaha itu juga berupaya mengukuhkan keharmonian. Negara memerlukan sukarelawan, sukarelawati yang sanggup
membuat perkara-perkara khidmat masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Dan sebaik-baik mereka mempunyai pendirian seperti ini, kepribadian seperti ini, maka kita boleh membayangkan masa depan negara ini berada dalam landasan yang betul. Datuk Jahid ditemui pemberita RTM dalam majlis makan malam aspirasi sukarelawan di Kota Kinabalu. Tambah beliau, kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha murni yang digerakkan badan bukan kerajaan NGO dan melihat ia berupaya menjadi contoh kepada pihak kerajaan untuk sama-sama berkhidmat kepada masyarakat. Malam aspirasi sukarelawan ini diadakan untuk meraihkan sukarelawan dari 3 NGO yang bergiat aktif. Program anjuran bersama Pertubuhan Mai Amal Sabah, Malaysian Relief Agency Sabah dan Islamic Relief Malaysia ini dihadiri lebih 100 sukarelawan. Selepas 2 tahun tidak menyertai mana-mana kejohanan, pasukan Muay Thai Sabah berjaya membawa pulang 10 emas melalui kejohanan Muay Thai antara kelab kebangsaan 2022 di Selangor baru-baru ini, sekaligus muncul tempat pertama keseluruhan. Selain emas, pasukan negeri yang diwakili 9 atlet sukma, 14 atlet remaja dan 1 atlet senior juga kembali dengan kilauan 6 perak dan 3 gangsa. Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sabah, Insinyur Nazri Abdul Razak berkata penyertaan pasukan Sabah tersebut adalah sebagai sesi pemanasan badan buat atlet yang terpilih mewakili negeri menyertai sukma. Harapan untuk sukan Muay Thai Sabah kita akan teruskan dan kita akan buktikan di mana latihan intensif akan diteruskan. So dari segi latihan continuously sebab kita akan menyertai beberapa kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Indo. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Nazri juga berbangga atas kejayaan setiap atlet yang bertungkus lumus berlatih selama 2 tahun walaupun tiada penganjuran kejohanan sejak Mac 2020. Baik, sekian berita pagi Sabah. Selamat ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-22. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Ada gurau senda, musik dan mengusik.